Ahmad Ari jadi. Kenapa pula sama air jadi? Orang gambar ikan sama air jadi. Bukan apa, tadi kan kita dapat tengok tadi kan clipping tadi apa dia, nasihat kita kena sentiasa mencuci tangan, dan juga cara nak mencuci tangan dia kita kena guna sabun dan juga air. Lepas tu kita basuh sambil itulah nyanyi lagu sama air jadi. Sempat pula berborak pandai orang sebelah ni. Tak perkenalkan dulu. Mai kita perkenalkan untuk penonton cerita kita bersama dengan kita sekarang ini adalah Muhammad Ilham Nur Hakim Lokman, atau nama gelaran, nama popularnya adalah Abang Ikan. Ya, selamat datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudi bersama-sama kami. Oh, ni bawa ni apa tu? Sauk Sauk pawang nama gelaran Sauk pawang ni buat sendiri ni. Selalu saya beli kat kedai tu lain bentuk dia. Ni ada orang tempatan yang buat. Orang tempat saya Muar. Oh, dekat Muar sana bawa khas daripada Muar lah ni. Sebab sauk ni dah sampai ke Jerman, sampai ke Jepun ada orang beli. Benar, sampai ke Jerman. Mana-mana ikan di Jerman tu pun dah pernah kena sauk dengan ni. Sauk Confirm pawang. habis. Confirm habis kali sauk. Sebab kalau siapa yang mengenali Abang Ikan kan, pergilah cari kat Facebook ke kat Instagram ke, memang tengok aktiviti dia menyauk tu. Lagi-lagi program RTM pun apa, Simfoni Alam pun ada juga kan, bawa tengah sauk-sauk tu ada ikan pelaga. Ikan pelaga lah. Tapi sebelum tu tadi awal-awal tadi dah tunjuk dah ni ikan-ikan ni ikan di mangkuk. Akuarium lah. Ikan di akuarium ni. Sekali tengok ikan ni sebelah je bang. Betul? Ni ikan sebelah. Memang orang ingat ikan sebelah ni ada dekat laut je. Tapi sebenarnya ikan air tawar. Kat air tawar pun ada juga Kat Malaysia ada 2 spesies lah. Yang ni kecil, yang satu lagi besar macam tapak tangan. Ada yang boleh besar sampai tapak tangan ni. Maknanya izinkan saya mendongakkan dia. Selamat ikan abang ni. Boleh bang. Nak tengok daripada bawah. Memang sebelah Memang sebelah dia. Ni antara ikan-ikannya. Kalau kita dapat tengok lagi di sebelah tu pun, kalau kita tengok ikan tu rasanya macam susah nak dapat. Boleh kat mana dapatnya ikan yang kalau ikan panjang-panjang macam ni? Sebenarnya ikan ni satu Malaysia ada. Dekat sungai-sungai utama. Satu Malaysia ada? Tapi kebanyakannya kat Semenanjung lah. Kalau dekat Sabah Sarawak ada jenis lain. Dia ada lebih kurang 8 ke 9 jenis ikan ni. Nama dia Panggio. Panggio. Tapi dia ada banyak jenis lah. Kenapa diberi nama Panggio? Memang nama saintifik dia. Nama saintifik dia memang macam tu ya. Nak Panggio. Panggio ni dia tak, memang kecil macam ni lah, halus macam ni je lah. Kebanyakan yang besar macam ni. Tapi orang Malaysia ramai yang tak tahu jenis ikan ni. Tapi kat Eropah sangat popular. Kat Eropah sangat popular ya. Boleh tahan krem pegang krem ni. Tapi ni kalau tengok kan, kalau kita lihat ikan Panggio ni memang sauk-sauk kalau kat sungai biasa pun boleh dapat ke? Tak juga, sebab kena belajar dia punya habitat dia macam mana. Kena faham habitat dia. Dia ada di setengah-setengah tempat, di kawasan lubuk-lubuk ke? Tempat-tempat tertentulah. Dia tak walaupun dia meluas, taburan dia meluas, tapi dia istimewa. Ada tempat yang dia dekat sungai besar, kadang-kadang sungai kecil. Tapi tempat tu mesti nak kena tak ada pencemaran yang penting. Sebab ikan-ikan jenis macam ni sangat sensitif. Sangat sensitif kan. Walaupun kalau kita tengok ada setengah ikan tu memang tahan ke air-air yang kotor, tapi ikan-ikan yang rare ni, yang jarang, susah untuk ditemui ni, memang memilih kawasan yang betul-betul airnya berkualiti. Ada yang acidic, ada yang kawasan paya. Kawasan paya ni masuk hutan lah. Cerita pasal paya ni, masuk hutan ni nak ke mana ni? Baikkan. Ini dekat Sungai Bera. Masa ni kita orang buat kajian untuk next project kita orang. Kita orang buat rekod balik, cari ikan apa yang ada. Kat sungai ni je ada lebih kurang 150 spesies ikan. 150 spesies ikan? Lebih sebenarnya. Itu termasuk ikan-ikan kita dah sedia maklum ke? Macam ikan puyuh ke? Ikan tu ke? Kebanyakannya ikan yang orang tak tahu. Dan saya sendiri ada jumpa satu spesies baru. Bukan satu, 2 sebenarnya. Tapi dia orang masih buat kajian lagi lah. Buat kajian lagi lah. Apa tu, berapa ekor dapat untuk ikan yang spesies baru ni? Ikan elostoma tu saya dapat 7 ke 8 ekor. Tapi saya dah serah pada saintis-saintis rakan saya lah. Nama saintifik ni kan, kalau ikutkan memang daripada pakar-pakar pengkaji ni akan memberikan nama itu berdasarkan corak, saiz ataupun apa, macam mana? Ada sejarah. Kadang-kadang melalui ciri dia, kadang-kadang nama tempat, ataupun kadang-kadang dia pakai nama orang, nama jasa-jasa orang dulu. Dia guna pakai kan, dia gabung lah. Dia ada banyak jenis. Okey, dan kalau kita tengok ni guna jaring je, kenapa tak guna sauk ni, sauk pawang ni? Tak boleh? Sebab yang ni kita orang nak buat kajian, nak kena pengguna ramai orang, so kita kena guna alat yang lain lah. Kadang-kadang kita orang guna jala. Tapi kalau saya berdua je, selalunya
sauk pawang. Okey. Wow, sauk pawang ni je lah. Kalau berdua je boleh lah guna sauk pawang ni kan. Kalau yang jala tu, sebab ada di antara kita yang maknanya pengkaji-pengkaji ikan ni untuk mencari ikan-ikan yang rare ni, mereka kata kalau guna jala takut mencederakan ikan. Jadinya apakah alatan yang sesuai untuk memastikan ikan rare ni selamat dibuat kajian? Kebanyakannya dia orang pakai sauk, ataupun kalau yang buat kajian lebih besar dia orang pakai electrician, yang pakai alat elektrik lah, tapi dia orang kena pakai permit lah. Kan ada kebenaran juga kan. Yang tuba-tuba ada tak? Yang bom-bom tu? Kalau kita orang buat cara saintifik tak boleh lah cara tu. Hancur dia kepala je. Mana ikan uniknya? Memanglah unik dah hancur tinggal kepala je kan. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang kalau boleh ceritakan semasa nak mensauk-sauk ni lah, ada pula lah terjumpa apa-apa ke. Ni cabaran ni sebab orang kata sauk seronok lah. Sebab zaman-zaman masa kecil dulu kan main sauk-sauk dapat ikan seronok. Tapi sebenarnya ada cabaran selain daripada pacat lintah. Kalau macam time saya dengan rakan-rakan sauk, kita orang tak ada masalah. Tapi masa RTM datang, ulos tedung melintas pula. Dekat RTM Punca. Bukan. Masa tu betul lah dapat lah jumpa ulos tedung. 13 kaki setengah. Masa tu buat rakaman. Di mana tempatnya tu? Dekat tempat tu kita orang tengah buat pusat konservasi dekat hutan simpan Hitam Utara. Masa buat rancangan tu tempat tu terbiar lagi. Memang tak disentuh orang lagi. Tapi syukur alhamdulillah lepas 2 tahun sebab rancangan tu juga. So hutan simpan kekal air Hitam Utara ni kita orang tengah berusaha buat konservasi. Alhamdulillah. Konservasikan laga. Perikanan penghulu, YDP, dengan orang komuniti sendiri semua terlibat. Ni apa ni kan, kalau kita tahu apa tu nak masuk hutan tu sendiri pun ada pantang larang dia. Kita nak masuk ke tempat-tempat yang ceruk-ceruk, yang kawasan hulu ni pun ada pantang larang dia. Selalu yang diamalkan apa dia? Baikkan. Yang pertamanya doa yang betul lah, jangan fikir bukan-bukan. Positif. Positif. Mulut. Mulut tu kadang-kadang terlepas juga. Terlepas juga. Seronok sangat bercerita dengan kawan kau macam mana tu? Lagi-lagi kalau bawa kawan-kawan daripada luar negara kan. Kadang-kadang dia orang ikut, dia orang mulut main lepas cakap je. Totek Islam je kan. Tapi tu kita orang tengok dia tak kena pula. Tapi kita tak boleh yakin sampai tahap macam itulah. Kita kena hormat pada alam. Betul. Sebagaimana kita berbakti kepada alam, macam itulah kita kena hormat juga pada alam, sebab alam inilah yang memberikan kita sumber banyaklah daripada makanan, oksigen, semua tu, kebersihan yang kita nakkan, itulah yang kita kena jaga. Jangan tahu-tahu jaga macam mana nak menikmati saja keindahan, tapi penjagaannya tak ada. Ni kadang-kadang abang ni memang kadang saya menyirap tahu orang pergi mancing, tak kisah mancing tak salah bang tapi masalahnya dia minum air kotak, minum air tin, lepas ambil nyawa, spam 2. Lepas tu dia buangnya pula mata-kata. Kalau macam nampak adik abang, apa yang abang akan buat? Memang saya akan sound lah, akan marah lah. Terus. Ataupun, kita nak didik orang kan buat cara yang betul. Tapi kadang-kadang orang tak boleh terima. Tapi kita cuba yang sebaik yang mungkin lah, cakap elok-elok lah mula-mula. Betul, cakap elok-elok. Tapi kadang ada yang seorang tu dah cakap elok-elok, kadang melenting juga kan. Melenting tak apalah, kita bagi dia buku ni bang. Ni nak tunjuk ni. Tadi ada dikongsikan bersama dengan penonton. Buku Fish of North Selangor Peat Swamp Forest. Itu dia keluar lah bahasa Inggeris dan kalau boleh ceritakan, kongsikan bang, dalam banyak ikan dia pilih juga ikan yang banyak misai ni. Saya dah lama tak ada misai, teringin juga nak ada misai macam ni. Ni kenapa ni, ikan apa nama dia ni? Ni Encocelarias. Orang ingat ikan keli biasa, tapi sebenarnya tak. Ikan keli ni special, dia critical endangered. Biasa ikan keli dia akan ada dorsal fin sampai ujung. Betul. Tapi yang ni dia Trojan macam rambut saya. Sebab itulah sembang rambut ni pun ikut juga ikan dia. Dia Trojan dia. Dia ada sikit je, dia tak sampai ke belakang kan. Dia tengah-tengah. So ikan ni memang sangat-sangat susah nak jumpa. Sangat-sangat susah nak jumpa. Berada di kawasan mana kalau boleh? Dia dekat hutan simpan air Hitam Utara Utara Selangor ni. Dengan Johor ada juga. Tapi Johor tu undescribed species. Dengan dekat belah Pekan ada Cleodes. Itu spesies tu dia punya spesimen ada kat Singapura dan kita orang tak jumpa sampai sekarang, mungkin dah berbelah atau 20 tahun kot. Dah lama sangat lah ya. Tapi bang, abang pernah tak dapat seekor ni abang masak dia ke? Tak benar. Ikan keli kerdil dia kecil je. Nampak besar rupanya dia halus lah, lebih kurang lah ikan belang-belang tadi kan. Bang, kalau nama-nama saintifik ni abang sendiri mestilah ada nama panggilan dia orang. Tak ada ke nama panggilan yang mudah yang untuk panggil ikan ni? Itu masalah. Itu masalah. Sebab dia dah biasa dengan nama-nama saintifik.
Tempatan dia dah terbiasa dengan ikan seluang. Sebenarnya bila orang nampak dia orang akan panggil ikan seluang, nampak ikan seluang. Sebenarnya ada berbelas, berpuluh jenis. So kita cuba buat buku ni supaya orang kenal. Tapi buku ni khas untuk Utara Selangor lah. Okey, untuk Utara Selangor. Dan juga apa yang dikongsikan dalam buku ni? Pasal kepentingan hutan ni dikekalkan sebab ni salah satu hutan simpan paya gambut terbesar kat Malaysia, kat Semenanjung rasanya dia yang terbesar dan dia gabungan 3 hutan kalau tak salah saya. Dan buku ni adalah salah satu gabungan macam saya citizen scientist, tak ada terlibat dengan universiti mana-mana. Saya kira rakyat biasalah. Tapi so yang dalam ni adalah rakan-rakan saya yang daripada pelbagai universiti bergabung. Pensyarah, doktor dan ada satu orang doktor perubatan tak ada kaitan juga dengan ikan dan dia sangat minat ikan. Tengok maknanya orang yang walaupun tak ada background dari dalam dunia ikan ni maknanya turut serta sebab dia minat. Pakar bidan tak salah saya. Pakar ONG, Dr. Zahar nama dia. Dr. Zahar. Tapi sebab dia minat ikan, antara ikan yang menjadi kegemaran doktor tu apa ikannya? Dia lebih tertumpu pada Parospomenus ataupun ikan beta. Ikan beta ni pelaga. Pelaga. Tak boleh nak cakap pelaga. Parospomenus ni keluarga ikan sepat juga, tapi pun ramai orang tak tahu, tapi dia sangat cantik. Sangat cantik. Tapi orang Eropah sanggup masuk dia berwarna ke apa yang cantik? Berwarna-warni. Berwarna-warni kan. Dan senang dapat di Semenanjung ataupun di kawasan keluarga kita di Borneo, Sabah Sarawak pun mestilah banyak lagi spesies-spesies. Kalau jenis yang Parospomenus ni Sabah tak ada pun. Sarawak ada 2 spesies atau 3 spesies, dan dekat Semenanjung banyak, terutama belah Johor. Semenanjung banyak belah Johor. Banyak yang jenis-jenis macam ni banyak kat Johor pula. Jadi pengalaman abang sendiri mengkaji, pernah sampai juga ke Sabah Sarawak jugalah pencarian. Dah, isteri saya pun Sabah, saya senanglah. Orang Sabah dah balik mengundi lah ya. Tak sempat. Tak sempat kan. Terawal seminggu. Terawal seminggu lah. Di awal ada kan. Tapi yang berada di Sabah, memang Sabah pun kawasan mana yang pernah pergi? Saya lebih ke pantai barat lah sebab keluarga kat sana. Belah pantai timur saya belum pernah pergi lagi. Tapi ada cadangan lah. Ada cadangan kan. Tapi yang pentingnya kenalah ada daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab, mana pihak-pihak yang berkuasa yang boleh membantu sekali untuk memudahkan lagi kan. Biasa kalau macam saya buat kerja ni walaupun minat, hobi, tapi saya akan cari orang rakan-rakan saintis ataupun universiti sebab kita dah lama dalam bidang ni juga kan. So ramai dah kenal. So urusan dia lebih mudah lah. So kadang-kadang dia orang perlukan bantuan kita, so kita buat kerjasama lah. Ini yang sebut pasal kerjasama ni, ada kerjasama bersama dengan sekolah-sekolah. Jadinya berapa sekolah ada juga yang terlibat? Sekolah saya tak ada buat lagi. Sekolah tak ada lagi. Maknanya salah lah informasi yang saya dapat tu. Katanya ada kerjasama dengan sekolah-sekolah. Universiti. Mana salahnya lah. Dia bagi kalau tak tahu ni adik Hani tanya lagi kan. Tengoklah video tu yang saya jumpa, nanti saya cari, saya tunjuk kat adik ya. Dia katanya dia sebut sekolah. Tu yang pelik, kata ada sekolah pula bekerjasama pula kan. Katanya antara universiti yang bekerjasama. Saya buat dengan UMT, Unicel, Universiti Malaya, UMS. Banyak lagi lah. Dengan perikanan pun ada. Dengan yang terbaru ni projek konservasi ni dengan perhutanan lah. Tapi perhutanan ni melibatkan banyak agensi sebab ikan bawa anda perikanan kan. So ikan tu dalam hutan pula. So kita kena buat kerjasama dengan perhutanan lah. Tapi perhutanan lead lah. Dan apa tu prosedurnya kan, sebab bukannya mudah, sebab apa tu dia akan bekerjasama. Memerlukan bekerjasama tu, dia akan bagi respon untuk dibenarkan masuk dalam setengah-setengah hutan ni pun tak boleh masuk suka hati kita. Maknanya ada kebenaran yang perlu kita dapat. Prosedur ni dimudahkan macam mana? Tak juga, kita kena cara yang betul lah. Minta mohon permit apa semua, tak, walaupun kita kenal tapi tak boleh guna cara macam tak tu boleh lah. Juga, dia kena ikut cara yang betul juga kan. Tak adil lah kalau cara macam tu kan. Iyalah, sebab kawan dia kata kawan dah boleh lah, kita diam-diam bincang-bincang kat kedai kopi tak boleh. Kena ikut cara dia supaya beri contoh kepada orang lain, supaya tahu bahawa walaupun ada kawan ke yang berkaitan dengan perhutanan, tak boleh nak ambil enteng ya. Semuanya kena ikut prosedur. Respect. Bila kita jadi kawan tu makin tinggi respect kita. Dan juga kalau tengokkan, teringat pula ikan beta tadi, ikan laga. Sebab apa? Saya suka betul dah tengok cerita anak sidik dulu. Anak sidik bila tangkap je ikan tu, dia kata kalau nak bagi hitam lagi gelap, orang dulu pun cakap juga. Tanam botol tu. Maknanya botol tu yang permukaan tu dibuka lah, tapi dia punya botol tu keseluruhan tu ditanam dalam tanah. Betul ke macam mana cara itu? Itu pada saya dia lebih kepada untuk ada juga sebenarnya betul sebab ikan-ikan ni dia kalau kita bela, kita akan letak dalam clear water macam ni kan. Tapi sebenarnya ikan tu hidup dia dalam paya gambut.
Oh, duduk dalam payung gambut. Jadi air dia warna gelap kan. pH dia pun rendah sampai 3.5, 3.6. So dia memang perlukan sesuatu suasana yang gelap untuk warna dia menyelah. Dia tak macam show beta yang warna-warni tu. Oh, jadi dia tak boleh. Kalau macam ikan laga, ikan beta yang gelap ni kan, maknanya memang dia sesuainya kawasan yang gelap. Kalau dia bila kita letak dalam akuarium macam ni, dia akan efek kepada warna juga. Tak juga. Kita gunakan daun ketapang. Daun ketapang. Daun ketapang tu untuk kuningkan air dia, tannin dia tu kan. Tannin dia turun, warna dia akan naik juga. Hui, banyak yang boleh menuntut ni. Sebab antara ikan yang saya suka daripada ikan gapi, saya juga suka juga ikan laga. Tapi ikan laga ni kalau nak tunggu biak dia, bukan main lama lah. Sebab jantan kena buat buih dulu. Lepas tu pastikan betina kat bawah perut dia tu ada putih. Yang tu kalau ikan laga yang warna-warni itulah yang kampung tak pernah biarkan. Prosedur dia sama juga. Lama ke macam mana? Lebih kurang sama. Kalau yang beta yang banyak kat sawah yang budak-budak main ni, tu beta embellis tu seluruh semenanjung Malaysia dapat tu senang biarkan. Tapi jenis-jenis yang endemik yang macam dalam buku ni, beta livida hanya dekat Selangor. Dia susah sikit lah. Macam tempat saya, Johor kan, yang saya tengah buat konservasi ni, beta Persephone. Dekat situ hutan dia kecil. Satu dunia kat situ je dia ada. Tempat lain tak ada. Dah cuba cari kat tempat-tempat lain pun tak dapat juga. Memang daripada dulu tak ada. Memang dia endemik tu Muar, Johor. Made in Muar, Johor. Bangga weh. Geng-geng JDT. Bawa palih weh. Bawa palih masuk Pahang pula dah kenapa. Ni akan tengok saya ni tadi. Kenapa lah pegang Nadir dah macam tengok. Ni macam apa tu. Squash punya dah ni. Ni kalau kita tengok hasil ni memang abang tempah ke ataupun handmade sendiri? Memang tempah. Ada kawan pakcik dia orang lama lah. Dia memang dulu tahun 70-an dia ekspor ikan laga. Kemudian dia dah tukar dia punya bidang kot macam tu. So dia buat sauk ni. So saya dah try jual pun laku juga. Cuma sekarang tak ada stok lah sebab susah nak cari rotan kan. Rotan pula. Tak boleh ke ganti dengan elemen-elemen lain pula bang selain daripada rotan? Susah sebab yang ni dia terapung, senang, lepas tu boleh buat tarik, lepas tu kualiti dia pun berbeza lah. Berbeza lah kan. Ganti dengan plastik memang lain lah beza kan. Dia punya feel dia lain memang kan. Tapi kalau apa tu ini dia belit-belit dan juga jaring ni memang kawan sendiri yang buat ke macam mana sauk apa tu pawang ni? Memang Wak tu yang buat. Wak Misman nama dia. Memang dia yang buat sepenuhnya, design pun dia buat. Memang terbaik lah Wak. Tapi ada juga penonton kita yang cakap, Alan Nadir pegang sauk macam tak betul. Dia ingat kita ni anak bandar tak pegang sauk. Weh, balik sekolah agama pergi mana weh? Pergi kat sungai belakang rumah tu. Cari bang, memang kita sauk. Memang banyak dapat ikan laga dulu kan. Dulu mudah, tapi sekarang ikan laga yang tadi apa yang sebut dah macam bunyi-bunyi ikan bilih sikit tu apa? Beta embellis. Beta embellis itulah yang kebanyakannya dapat di sungai-sungai parit yang ada di kawasan sini kan. Yang ni lah dah. Okey, dia sauk dia dah. Kita nak cerita pula pasal pengalaman abang sendiri sebagai apa? Sebagai penyumbang ataupun pemberi inspirasi kepada mereka-mereka di luar sana yang maknanya hobi ni boleh jadikan sesuatu kerjaya juga. Mana kerjaya yang kita rasa puas, penat ke, kita gembira ke, memanglah lagi bertambah-tambah gembira lah kan. Kita rasa berbaloi. Jadi kalau boleh bagi kata-kata nasihat buat penonton-penonton di luar sana. Macam saya punya taraf pendidikan just SPM. Tapi sebab minat, saya cuba kembangkan. So, saya pergi satu Malaysia, dah rekodkan lebih kurang 287 spesies. Dan saya kebanyakan spesies ni spesimen saya akan derma ke universiti. So kita boleh bekerjasama sebenarnya dengan saintis-saintis Malaysia ni sebab dia orang tak sombong pun. So bekerjasama. Pada saya lah, walaupun kita tak belajar tinggi, sebenarnya kita boleh menyumbang pada benda-benda yang macam sains ni, kajian. So tak perlu macam masa give up ke apa, kita tak perlu merendah diri. Tak perlu. Kita masing-masing ada keunikan dan kelebihan. Kita langgar je sebenarnya. Langgar, itulah semangat, kata semangat orang yang tak putus asa. Baik, terima kasih jugalah baikan kita ni sudi bersama-sama kami untuk cerita kita. Banyak perkongsian. Sebenarnya banyak lagi nak tahu, carilah buku ni. Dan juga penonton-penonton kita nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi temani kami daripada awal sampailah sekarang ni lah. Ni nak ucapkan terima kasih ni. Nak dekat-dekat pukul 10 dah bang. Jangan lupa kalau makan tu pun malam-malam jangan makan yang berat-berat. Makan yang light-light je. Tapi belum habis lagi, kita berehat seketika. Boleh? Selepas ini kembali lagi bersama dengan saya, Double N Nadir Nordin untuk cerita kita semua.